Assalamualaikum. Hari ini saya nak share resepi yang sangat mudah dan sedap. Sesuai dimakan bersama ikan masin, telur dadar, mata lembu ataupun makanan yang tidak berkuah. Penyediaannya pun cepat dan jimat. Okey, jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 biji timun, 5 ulas bawang putih dan 2 biji telur. Mula-mula seperti biasa kita bersihkan, kita basuh dulu timun ni. Kemudian kita buang getahnya. Kita potong hujungnya, kemudian kita gosok-gosokkan seperti ini. Papan pemotong ni saya letak kain di bawahnya supaya tidak bergerak-gerak. Okey, selepas itu timun ni kita potong berselang-seli. Kita kupas kulitnya berselang-seli seperti ini saja. Tidak perlu buang semua kulitnya. Timun ni saya belah dua. Saya belah dua secara memanjang. Selepas itu saya korek bijinya menggunakan sudu. Biji timun ni kalau rakan-rakan tidak mau buang, boleh juga dimasak sekali ya. Jadi dihiris-hiris saja timun ni. Saya kurang suka kalau bijinya dimasak sekali, terutama sekali jika bijinya sudah agak tua. Timun ni kemudiannya dihiris nipis-nipis. Saya pernah hiris agak tebal. Bila saya makan macam kurang sedap. Saya kurang suka teksturnya yang masih rangup. Bila dimakan terasa seperti mengunyah timun mentah. Tapi jika rakan-rakan suka rasa teksturnya yang rangup dan rasa seperti timun mentah, bolehlah potong tebal-tebal sedikit. Resepi yang saya kongsi ni adalah yang benar-benar asas saja ya, yang rakan-rakan mudah memasaknya dan sedap dimakan. Dari resepi ni rakan-rakan mungkin boleh pelbagaikan. Kalau mau letak udang hidup, ayam ke, terpulang. Sayurnya kalau mau tambah dengan sayur sawi, tambah daun bawang ataupun daun kucai pun boleh, terserah. Resepi ni walaupun menggunakan 3 bahan saja, tapi rasanya sedap jika dimakan dengan nasi. Tak perlu lagi makan dengan lauk-lauk lain. Nasi dengan ini saya pun sedap. Timun ni setelah selesai kita hiris, kita ketepikan dahulu. Seterusnya kita cincang-cincang bawang putih. Cara saya cincang bawang putih seperti ini. Saya potong dulu, saya basuh dulu bawang putih tersebut. Kemudian saya potong sedikit di bahagian tampuknya. Sudah saya buang. Kemudian saya pukul menggunakan pisau macam ni. Jadi kerja kita jadi cepat. Tidak perlu dikupas satu-satu. Sebab bawang putih ni kalau dikupas lambat. Cara ni tidak asing bagi rakan-rakan yang biasa ke dapur ataupun ibu-ibu yang sudah lama mendirikan rumah tangga. Bagi rakan-rakan yang baru nak berjinak-jinak masuk ke dapur, saya harap tips ni membantu. Selepas tu kita buka saja kulit bawang putih tersebut, kemudian cincang-cincang seperti biasa. Mudah saja. Rakan-rakan yang kesuntukan masa untuk masak, boleh cuba resepi ini. Baiklah, sekarang kita panaskan minyak, kemudian masukkan bawang putih. Tumis bawang putih ini sehingga garing ataupun sehingga kecoklatan. Masakan ni kalau rakan-rakan mau menggunakan periuk pun boleh. Setelah bawang putih agak garing ataupun berwarna kecoklatan, masukkanlah timun tersebut. Saya suka tumis sedikit timunnya. Saya tumis dalam sekitar 2 hingga 3 minit macam tu. Kemudian masukkan garam kira-kira 1 sudu teh dan serbuk secukup rasa setengah sudu teh. Kalau tiada serbuk secukup rasa, masukkan serbuk pati ayam. Kalau tiada serbuk pati ayam, serbuk pati ikan bilis pun boleh. Kemudian masukkan air. Air ni terpulang kepada rakan-rakan. Kalau suka dia berkuah, letaklah banyak sikit. Kalau kuah dah banyak, garam dan serbuk perasa tadi kena tambah sikit, kena lebihkan sedikit.
Kemudian kita tunggu sehingga mendidih. Bila mendidih, kita masukkan 2 biji telur tadi yang telah dipukul. Tapi kalau rakan-rakan tidak mau pukul telur ni, letak sebiji-biji pun boleh. Pecahkan kuning telur di dalam kuali, biarkan sebentar sehingga telur agak pejal, kemudian barulah digaul. Saya suka telur ni berketul-ketul, berkeping-keping. Saya tidak suka dia terlalu hancur. Jadi rakan-rakan yang mencuba resep ini, cubalah masak ikut selera anda. Cara saya masak ni, saya suka timun dia ni separuh rangup, bukan terlalu rangup. Bila telur tersebut dah masak, bolehlah diangkat. Masakan ni jika tidak habis dimakan, boleh disimpan di peti sejuk dan dipanaskan semula. Timun tidak akan jadi lembik dan rasanya tetap sedap. Saya harap resepi yang menggunakan bahan-bahan yang murah ini dapat menjimatkan tenaga dan masa anda di dapur. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.